Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kembali kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam bidang sirah. Ustazah nak sambung tajuk kelahiran kekasih Allah. Kita nak cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, sebelum ni Ustazah dah cerita dah salah silah keturunan Nabi Muhammad dan apa yang berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Okey, sekarang kita nak sambung cerita. Okey, sebelum kelahiran Nabi Muhammad, apa yang berlaku? Okey, Nabi Muhammad merupakan seorang anak yatim. Anak yatim ini ialah kematian ibu ataupun ayah. Anak yatim ni dia tiada ibu ataupun ayah. Okey, Nabi Muhammad ini merupakan seorang anak yatim. Bapanya meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan. Nabi Muhammad ni dia jadi anak yatim ketika Nabi Muhammad dalam perut ibu dia lagi. Sebab ayah dia meninggal dunia. Okay. Apabila dilahirkan, datuknya Abdul Muttalib membawa baginda ke Kaabah dan menamakannya Muhammad. Apabila Nabi Muhammad lahir je daripada perut ibu dia, datuk Nabi bawa bayi ni, bayi tu Nabi Muhammad lah, pergi ke Kaabah dan Abdul Muttalib ni menamakan bayi itu sebagai Muhammad. Okey, bermaksud Muhammad itu bermaksud yang terpuji. Muhammad maksud nama Nabi Muhammad ialah yang terpuji. Okey, nama itu tidak pernah digunakan dalam masyarakat Arab pada ketika itu. Pada zaman Nabi Muhammad ni lahir ni, tak ada siapa pun yang ada nama Muhammad. Tak ada siapa pun dalam kota Kaabah itu bernama Muhammad. Nabi Muhammad lah seorang-seorangnya seorang yang bernama Muhammad. Okay, sekarang ni dah ramai lah, banyak dah nama Muhammad di hadapan kan. Ramai pelajar-pelajar lelaki, semualah kebanyakannya bermula dengan Muhammad. Okey, seterusnya. Okey, gambar ini Ustazah nak rumuskan apa yang Ustazah ceritakan tadi. Okey, pada usia kandungan ibu Nabi 2 bulan, iaitu Nabi Muhammad dalam perut ibu dia, waktu tu usia Nabi Muhammad dalam perut dia 2 bulan, bapa Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad dia jadi anak yatim ketika di dalam kandungan ibu dia, Siti Aminah. Okey? Okay, jom kita teruskan cerita kita. Okay. Selepas kelahiran, apa yang terjadi selepas kelahiran Nabi Muhammad? Okay. Sebagaimana adat masyarakat Arab, Nabi Muhammad juga dibesarkan di sebuah perkampungan bernama Sa'ad. Okey, di sana baginda disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Okay, nama penuh dia Halimah binti Abi Zu'aid. Okey, di sini saya nak terangkan, orang Arab adat dia kalau ada baby baru lahir, mereka akan menghantar baby itu, bayi itu ke sebuah perkampungan untuk diberikan kepada orang-orang di kampung itu untuk apa? Untuk menyusu. Okey, jadi Nabi Muhammad pun sama. Okey, ibu Nabi Muhammad hantar Nabi Muhammad ke perkampungan. Kampung tu bernama Sa'ad. Okay, dan memberikan Nabi Muhammad kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusukan. Ibu Nabi Muhammad, Siti Aminah, bagi Nabi Muhammad ni dipelihara, bagi kepada Halimatus Sa'diyah untuk Halimatus Sa'diyah bela atau pelihara dan susukan Nabi supaya besar. Okay? Kenapa orang Arab selalu bagi bayi-bayi mereka hantar ke kampung? Kerana udaranya yang segar membantu tumbesaran Nabi Muhammad dengan sihat. Okey, kalau udara segar, kita pun akan jadi sihat. Kita dah tak adalah kita terkena penyakit demam, sesama, batuk sebab udara yang sihat dan segar. Okey. Nabi Muhammad merupakan kanak-kanak yang disayangi dan disegani kerana akhlak baginda yang mulia. Dekat kampung tu semua orang sayang kepada Nabi. Dekat kampung Bani Sa'ad tu semua sayang kepada Nabi kerana Nabi orangnya baik dan berakhlak mulia.
Keberkatan juga telah meliputi kehidupan penduduk kampung sejak kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sejak ibu Nabi Muhammad, Siti Aminah bagi Nabi Muhammad kepada Halimatus Sa'diyah, kampung itu menjadi berkat. Maksudnya daripada binatang-binatang peliharaan yang kurus, bila Nabi Muhammad datang, dia menjadi gemuk. Okey, tumbuhan-tumbuhan yang waktu itu kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi, kadang-kadang berbuah, kadang-kadang tak berbuah. Tapi bila Nabi Muhammad datang ke kampung Bani Sa'id tu, tanaman-tanaman mereka menjadi subur dan berbuah lebat. Itulah keberkatan. Allah berkatkan kampung itu kerana adanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan kekasih Allah. Okey, seterusnya, rumusan daripada cerita tadi, lepas je Nabi Muhammad lahir, ibu Nabi Muhammad hantar kepada ibu susuan Nabi. Nama ibu susuan Nabi ialah Halimatus Sa'diyah. Okay, ingat ya, Halimatus Sa'diyah. Okay, Nabi dihantarkan ke perkampungan untuk memastikan Nabi tumbuh ataupun besar dengan sehat dan cergas kerana di kampung udaranya bersih, tidak tercemar. Okey, seterusnya. Ini rumusan semua daripada cerita-cerita Ustazah tadi. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Ibu Nabi melihat ada cahaya yang amat terang di seluruh istana negara Syam. Yang kedua, Nabi merupakan anak yatim. Kenapa Nabi merupakan anak yatim? Kerana bapa Nabi meninggal ketika Nabi dalam kandungan ibunya. Okay, seterusnya, selepas kelahiran Nabi Muhammad, apa yang jadi? Nabi dibesarkan di sebuah kampung bernama Bani Sa'ad. Okay, ibu Nabi hantar Nabi ke kampung bernama Bani Sa'ad dan menyerahkan Nabi kepada ibu susuan Nabi, iaitu bernama Halimatus Sa'diyah. Nabi disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Okey, faham? Okey, itu cerita seberingkas mengenai kelahiran Nabi Muhammad. Okey, seterusnya. Yang terakhir, saya nak sentuh kepada kepentingan penyusuan Nabi Muhammad di perkampungan. Kenapa pentingnya Nabi disusukan di kampung? Okey, kepentingan penyusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perkampungan. Okey, ada dua kepentingan yang diberi di sini. Iaitu yang pertama, suasana kampung. Suasana kampung fasih bahasa Arab. Okey, pada zaman dahulu di kampung-kampung bahasa Arab mereka sangat tinggi. Maksudnya dia tidak bercampur dengan bahasa pasar. Okey, bahasa baku. Dia gunakan bahasa baku. Contoh kita dalam bahasa Melayu, bahasa baku kita, contoh ayat dia, ibu saya mahu ke kedai. Itu bahasa baku. Tapi di bandar kita guna bahasa pasar. Okey, bahasa pasar dia macam ni. Maksud yang sama tapi bahasa dia berbeza. Mak, saya nak ke kedai. Mak, saya nak ke kedai. Dia punya bahasa, tata bahasa itu tidak cantik, tak tepat. Tapi di kampung bahasa Nabi Muhammad akan belajar bahasa Arab yang betul, yang baku. Contoh, saya mahu ke kedai. Bukannya saya nak ke kedai. Itu salah. Okey, sebab itulah Nabi Muhammad dihantar ke perkampungan. Okey, yang kedua, kepentingan yang kedua. Udara dan budaya hidup yang sihat. Macam saya cakap tadi, di kampung udaranya masih lagi segar kerana di kampung pada ketika itu, ketika Nabi Muhammad lahir, tiada pencemaran. Udara yang segar, tiada pencemaran. Okey, bila tiada pencemaran, Nabi Muhammad akan sihat tubuh badan dan membentuk jati diri. Tubuh badan Nabi Muhammad akan menjadi sihat dan cergas. Okey, itu dia dua kepentingan mengapa Nabi Muhammad dihantar ke kampung untuk disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Kerana suasana kampung, bahasa yang baku, bahasa yang betul. Jadi Nabi Muhammad akan fasih berbahasa Arab. Dan yang kedua, udara dan budaya hidup yang sihat.
Okey. Rumusan dia Nabi Muhammad SAW ialah insan dipilih Allah dan mempunyai banyak keistimewaannya. Kita pun tengok tadi kan daripada kisah kelahiran Nabi ada banyak keistimewaan Nabi. Contohnya apa? Sebelum Nabi Muhammad lahir, ada cahaya yang terang menyinari negara Syam. Okey? Itu salah satu contohnya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.